Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man shalla arba'ina yauman as-salawati fi jama'ah la tafutuhu fiha takbiratul ihrami kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Barang siapa semayang 40 hari, iaitu semayang 5 waktu dalam berjamaah, dia tak tinggal, padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram pun tak ada. Ini dipanggil takbiratul ula. Ya. Pernah dalam hadis saya Nabi sembahyang subuh. Jadi seorang sahabat ni, dia pergi membawa barang dagangan dia sebanyak 400 ekor unta. Unta atau kuda itulah. Jadi bila dia balik, dia semayang dengan baginda salam, dapat rakaat tu, tapi tak dapat takbiratul ula. Mungkin dia dapat di dalam apa? Rasulullah tengah baca Fatihah ke, atau tengah baca surah ke, kan dapat. Lepas semayang, dia kata, ya Rasulullah, anak infakkan 400 ekor ni, kuda atau unta tu. Rasulullah kata tak dapat nak tebus tu. Jangan cakap tengok tu. Takbiratul ula apa mana? Bila imam takbir dia Allahu Akbar, kita pun masuk. Jangan tunggu lama Ni kena Allahu Akbar dia main ya belakang. Dia tua dia macam budak. Janggut dah metalik kan. Perangai je budak dia bising belakang. Standby tu sebab dia ada lebih kelebihan besar ni. 400 ekor kuda tuan bagi tak lama lagi. Atas dia ada barang muatan dia Rasulullah, kami infak semua, tak dapat Nabi kata. Ada hamba yang 400 hamba, kami merdeka, saya merdekakan. Tak dapat pula tu. Bayangkan tu soalan besar. Dalam sekali Rasulullah kata, kalau dia nak tanya banyak lagi, Rasulullah kata kalau kau belanjakan dunia pun tak sama. Tengok hebat-hebat itu buat takbir tu pula tu. Berjaga betul. Ya, semayang tu jaga. Bila iman takbir je, kita masuk terus. Itu kelebihan dia amat besar disebut dalam hadis ni ya. Jadi 40 hari dia jaga takbiratul ula ni, dia tak tinggal. Jawab dia apa? Saya disuratkan Allah Taala baginya, disenaraikan 2 kelepasan dia dapat. Satu kelepasan daripada munafik ni bahaya besar. Orang munafik dia daripada asbab dari keminan dan nar, bawa ke neraka tu. Maka lepas ni sifat nifak. Satu. Dan kedua, lepas daripada api neraka. Ya, tak adalah benda besar, paling kita lepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya satu kelebihan yang besar kita mengambil sembahyang berjemaah, dan cara dia tadi ialah dapat takbiratul ula. Mana la tafutuhu fiha takbiratul ihram. Mana dia tidak luput takbiratul ihram dengan imam tadi. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, sekiranya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjemaah itu. Maka jikalau tiada engkau perbuat demikian itu, apa faedah bagimu di dalam menuntut ilmu? Jadi kalau untuk ilmu sembahyang jemaah tak ada, apa faedah menuntut ilmu? Sekarang ilmu dah sebut sini kelebihan besar kamu tak cari. Adakah kamu menuntut ilmu nak beramal, itu yang sebenar dituntut untuk mendampingkan dengan Tuhan, ataupun kamu menuntut ilmu sekadar nak mengambil pengetahuan dan maklumat? Kita mengaji bukan sekadar nak ambil tahu. Ya, kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Mazidna dan ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dah. Barang siapa bertambah ilmu, dia rajin belajar, alhamdulillah bagus dah tu. Tapi walam yazdad huda, petunjuk tak bertambah, hidayah tak bertambah, pendekatan diri dengan Tuhan, perangai serupa je, maka dia tak bertambah melainkan bertambah jauh. Bahaya. Dan hanya sebenarnya faedah ilmu diamalkan. Maka naklah sebab dua perkara ni permata besar ni. Imam Ghazali tulis dalam tasnif akhir ni. Pengarang yang sama ni. Minhajul Abidin. Dia kata apa? Al-ilmu wal ibadah wa huma jauharani li ajli ma tara tasnifal musannif ila akhir. Ilmu dan ibadat ni adalah dua permata besar yang terletak atas dunia ni. Ya, kerana kedua itulah ulama karang kitab, beribu-ribu kitab menerangkan kelebihan dia dan sebagainya. Dua perkara, al-ilmu wal ibadah. Mana ilmu dan beramal. Itu perkara besar permata. Kemudian Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadzal ilaik fa inni lam akhruj asharan, ya, asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sahatik wa ibtigha'a al-mardatik wa as'aluka an tunqizani minan nar wa an taghfira lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau seorang baca itulah, hai Tuhanku, Allahumma ya Allah, wahai Tuhanku, dengan berkat hak orang yang memohon ke atasmu. Ya, ini panggil apa ni? Tawassul. Ya, bihak, dengan keberkatan. Raghibin, orang yang raghib, ya, maknanya orang yang menghampirkan diri kepadamu ya Allah, memohon atasmu. Dan dengan berkat hak segala orang yang kasih atasmu, ya, golongan orang yang mana kasih kepada Allah, dan berkat hak perjalanan ini kepadamu. Ini tawassul dengan amal, semua boleh itu. Maka bahawasanya aku keluar kerana kejahatan, dan tiada kerana kebesaran, dan tiada kerana sum'ah, memperdengarkan amalan pada orang lain, itu tak dibenarkan, ya. Hanya sahaja aku keluar ini, mana mencari ilmu kerana memelihara murka-Mu dan berkendak keridaan. Kita mencari ilmu kerana nak redha Tuhan, nak jauh daripada murka Allah. Kata belajar dapat murka Tuhan, maka aku pohonkan akan dikau bawa engkau lepaskan akan daku daripada api neraka-Mu, dan bawa engkau ampun dosaku, dan bahawasanya tiada mengampuni melainkan engkau. Itu tajuk yang mana doa Hujatul Islam Al-Imam Ghazali akhir dalam bab. Maka apabila engkau berkendak masuk ke dalam masjid, tadi dah siap ambil sembahyang semua, pergi masjid, ya, tujuan kita dapatkan kelebihan pahala jemaah. Atas lagi kita nak jaga redha Allah Taala. Berkendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan olehmu kakimu yang kanan. Sebab masuk masjid Allah penuh dengan tawaduk, merendahkan diri. Ya, itu sebab rumah Allah, rumah untuk tempat ibadat, kita menghormati. Masuk jalan tunduk je. Ya, kita sentiasa merasakan kita dilihat oleh Allah Taala. Masuk kanan dahulu, kemudian baca doa. Dia baca apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita beradab kita dengan Rasulullah SAW.
Ya, kita kasih dengan orang yang dikasihi oleh Allah Taala, maka kita dapatlah kasih sayang Tuhan. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Kalau wasalli baca wasallim deh. Allahumma salli wa sallim wa sallam. Kalau sallallahu ala sayyidina Muhammad, ya, itu wasallam. Di fi'il madhi kalau amar. Allahumma ighfirli. Masuk je masjid ni, kita minta ampun dengan Allah Taala. Supaya jangan kita masuk dengan kotoran-kotoran batin yang ada. Sebagaimana kotoran luar kita kena basuh, kaki kita kalau kotor wajib kita kena basuh dalam masjid. Maka jangan basuh zahir aja, lebih besar dalam tu. Dosa dalam tu lagi kotor. Jadi kita masuk ke istighfar supaya kita masuk dengan bersih, dan bila bersih layak mendapat berbagai kurniaan dari Tuhan. Itu pertama sekali. Ada baca masuk masjid? Ada. Pada besok bawa kitab pegang. Dan apalah kan. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan dosa zunubi, segala dosaku, waftah li abwaab rahmatik, dan bukakan bagiku segala pintu rahmat kau. Kita minta kepada Taala, ya, baca doa. Di mana engkau lihat di dalam masjid itu akan suatu berjual-jual. Tiba-tiba tengok ada orang ke depan tu jual minyak wangi. Keluar lagi 2 botol. 3 yang kata 3 botol. Tengah dalam masjid dia berniaga. Maka kata olehmu, la arbahallahu tijaratak. Ya, Allah Taala tidak memberi keuntungan perniagaan kau ni. Kita doa kita tu kajat. Tidak memberi laba Allah akan perniagaanmu. Ya, sebab masjid bukan tempat berniaga. Banyak orang yang masjid berniaga. Dia bawa barang dulu. Orang sudah menghadap ke Tuhan. Tempat bernama masjid. Apa mana masjid? Mahalus sujud, isi makan kan, sajadah yasjudu sujudan. Masjid ni dipanggil ismu makan, nama tempat apa, tempat sujud, mahalus sujud. Tiba-tiba kena benda lain dibuat, tak cukup kat luar nak berniaga berapa jam lama kan. Itu masalah daripada akhlak yang huduh mereka yang berniaga dalam masjid. Dalam masjid bukan tempat berniaga, ya, tempat kita menghadap ya kepada Allah Taala. Habis tu. Dan apabila engkau lihat seorang yang mencari akan satu haknya, ya, dia cari barang dia hilang dalam masjid, maka kata olehmu, la raddallahu alaika dhallatak, tidak mengembalikan Allah Taala atasmu akan yang hilang padamu. Dengar betul panjat. Dia cari tempat pacik barang, awak sibuk nak buat semayang, nak berzikir, pusing balik bawa tikar habis sejadah dibuka. Ya, demikianlah disuruh oleh Rasulullah SAW. Ya, maknanya apa ni? Dalam masjid tempat kita tumpukan perhatian qalbi kita kepada Allah Taala. Dan apabila masuk engkau ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk hingga duduk berbuat semayang 2 rakaat tahiyatul masjid. Maknanya sebagai penghormatan, tahiyatul masjid dengan makna tahiyatul rabbil masjid. Tahiyatul masjid maknanya memberi penghormatan pada Rabb, Tuhan masjid, kepada Allah Taala. Jangan sembah masjid, kalau sembah masjid syirik belakang. Si masjid itu makhluk Tuhan, bukan kita sembah dia. Kita sembah Tuhan masjid. Kita memberi penghormatan bagi tahiyatul masjid. Maka jikalau engkau belum sembahyang 2 rakaat sunat subuh, maka engkau perbuat akan dia nasai memadalah 2 rakaat sunat subuh. Tahiyatul masjid tadi. Ya, daripada tahiyatul masjid kita buat tahiyatul masjid, masuk ke sunat subuh. Kemudian daripada itu maka engkau berniat i'tikaf. Demikian niat dia, nawaitul an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillah ta'ala. Saja aku bahawa aku i'tikaf dalam masjid ini kerana-Mu ya Allah, kerana Allah Taala. Ya, ini susun satu-satu. Kerana sabda Rasulullah SAW, man i'takafa imanan wa ihtisaban, ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Masya-Allah. Ini balasan-balasan Taala besar. Seorang tu mana i'tikaf, tengok tu. Barang siapa yang i'tikaf dalam masjid padahal ia beriman kepada Taala. Mana kalau orang tak beriman, ibadat dia tak diterima. Sebab dia kait imanan wa ihtisaban. Dia yakin, dia percaya kepada Tuhan dan kerana dia mengharapkan maknanya keridaan Tuhan. Nasaya diampunkan baginya oleh Taala akan yang terdahulu daripada segala dosa dia. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man i'takafa asyra, ini akan datang tak lama lagi. Ya, man i'takafa asyram fi Ramadan kana ka hajjatain wa umratain. Masya-Allah. Barang siapa i'tikaf 10 hari siang dan malam, 10 akhir itu bulan Ramadan duduk masjid tak keluar-keluar, nasi ada seperti mengerjakan 2 haji dan 2 umrah. Masya-Allah. Ka hajjatain wa umratain. Ya, bukan haji dan umrah aja, 2 haji, 2 umrah. Orang tanya dia, awak ni tengok tak pergi haji lagi? Dah, saya dah i'tikaf nah. Salah tu. Kan dia silap faham lah. Ini dah pergi haji, dia tak payah pergi haji. Oh, maut. Pergi haji tajuk lain. Ini kelebihan. Maknanya dia diberikan mendapat kelebihan, bukan mengangkatkan kefarduan. Kefarduan dia kena pergi, ya. Wajib. Jadi maknanya sengaja rahmat Allah Taala. Mungkin ada orang yang maknanya tidak berkemampuan sampai akhir umur dia mati, maka dia dapat buat jadi, dapat kepala dia sama. Itu sengaja rahmat Allah Taala. Tuhan buka luas. Dan baca olehmu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada 2 rakaat sunat subuh. Mayang sunat subuh, kemudian lepas itu baca doa. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi, jangan besar masalah qalbi, wa tajma'a biha syamli, wa talummu biha sya'si, wa taruddu biha ya ulfati, wa tasluhu biha dini, wa tahfuzu biha ghaibi, wa tarfa'u biha syahidi, wa tuzakki biha amali, wa tabyadu biha wajhi, wa tulhihimu biha rusdi, wa taqdi li biha hajati, wa ta'simuni biha min kulli su'i. Ini banyak kelebihan doa ni. Kemudian Allahumma inni as'aluka imanan khalisah yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa ridha bima qasamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun
wa as'aluka rahmatan analu biha syarafat kalamatik fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka as-sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil syuhada wa aishal suada wa nasra ala a'da'i wa murafaqatil anbiya'i. Panjang doa. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in da'ufa ra'i wa kasra amali wa aftakartu ila rahmatik wa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur wa ya tujiru bainal bukhur an tujirani min azabis sa'ir wa min fitnatil kubur wa min da'watis subur. Allahumma wa ma da'ufa anhu ra'i wa kasra anhu amali wa lam tablughu niyati wa umniyati min khairin wa attahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni aghrabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadina. Panjang doa tu. Nama apa tu? Kita ni hidayah, petunjuk, bimbingan, salik orang yang berjalan. Ada cara dia lain. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhallin wala mudillin haraban li a'daik wa silman li awliyaik nuhibbu bihubbikan nas wa nuadi bi adawatika minan man khalafak min khalqik. Allahumma hadza du'a wa alaikal ijabah wa hadza jahd wa alaikat tuklan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zal habli syadid wal amri rasyid as'aluka al amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabin syuhud wal ruqa'i sujud wal mufina laka bil uhud innaka rahimul wadud anta taf'alu ma turid. Subhana man ittasafa bil izzi wa qala bihi subhanalladzi labisal majdu wa takarrama bihi subhana man la yanbaghi at-tasbihu illa lah subhana zil fadli wal ni'am subhana zil qudrati wal karam subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi. Allahumma ja'alni nuran bi qalbi nuran wa bi qalbi. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sa'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami. Semua ada nur kan? Sampai darah ada nur. Wa nuran fi izami nuran baina yadai wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa atini nuran wa azim li nuran waj'alni nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akhirnya kita minta apa? Waj'alni, jadikan aku ni nur. Dahsyat doa Rasulullah SAW. Habis. Apabila selesai engkau daripada segala doa tu, maka jangan masyghul, mana jangan kita sibuk atau memberi tumpuan engkau melainkan dengan zikir. Itu kalau sebelum subuh lah kita datang kan. Dan tasbih dan membaca Quran hingga kerjakan akan sembahyang fardu tadi. Maka bila engkau dengar bang muazzin di dalam pertengahan yang demikian itu, maka hendaklah putus sekalian bacaanmu. Tengah baca dengan azan berhenti dulu. Dan jawab oleh muazzin azan. Maka apabila mengata muazzin akan Allahu akbar, maka kata olehmu seperti yang dikata oleh muazzin, ya Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian pula tiap-tiap kalimah, ya hayy alatain, iaitu hayy ala salah, hayy ala falah, itu panggil dua hayy ala. Maka kata olehmu keduanya la haula wala quwata illa billah. Ini semua isyarat apa? Kita sembahyang dalam keadaan memfanakkan pandangan kita. La haul, tidak ada kekuatan, tidak ada helat, tidak ada kuah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, melainkan semua dengan Allah Taala. Maka apabila muazzin kata as-salatu khairum minan naum, ya, maka kata olehmu sadaqta wa bararta atau sadaqta wa barirta. Dua boleh. Bararta boleh, barita boleh. Jangan silap panggil barita, akan jadi topi barita orang. Sadaqta wa barita atau sadaqta wa bararta, ya. Maka jikalau selesai engkau daripada menjawab muazzin itu, maka baca doa ni pula. Allahumma inni as'aluka indaka quduri salati. Masya-Allah. Ini kita minta hadir. Lepas doa kita minta Allahumma inni, aku minta indah quduri salati tadi wa aswatik du'aik ya wa idbaril lailika wa idba wa ikbalin naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilah wal fadilah. Mana kita jangan lupa ni orang kanan orang besar ni. Kita minta Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitulah wasilah dan fadilah kelebihan. Wa darajatul aliyah ar-rafi'ah. Dan dia tinggi wa ba'as maqam mahmud, dan minta Allah berikan maqam mahmud allazi wa anta yang Tuhan janjikan ya arhamar rahimin. Ini doa kemudian daripada bang subuh. Ada pun doa yang lain daripada subuh itu, maka iaitulah baca olehmu Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wa darajatul aliyah rafi'ah wa ba'sul maqam mahmud allazi wa anta. Ini mahmud allazi terus ada alif lam. Ya, kan ada alif lam dengan tanwin dia tak boleh berjumpa. Kan? Macam pan dengan DAP tak boleh jumpa. Mesti gaduh. Maknanya dia tak boleh jumpa alif lam dengan tanwin. Allazi wa'atahu ya rahmin. Habis tu. Itu doa kita baca supaya minta apa? Keberkatan daripada Ta'ala, mintakan wasilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, maka bila engkau dengar akan iqamah pula, maka kata olehmu seperti dikatakan orang qamat tadi, melainkan pada perkataan qad qamatis salah, maka kamu jawab dengan apa? Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard, ya, wa ja'alani min salihi ahliha. Mana kita minta supaya tak jadikan kita apa? Orang yang sah, yang salih.